orang yang paling bahagia dalam hidupnya, orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Kita nak jadi makhluk Allah yang paling bahagia kan? Kita nak jadi manusia yang paling bahagia. Bila dalam hati kita, sebab hatilah yang menentu bahagia ataupun derita kita, betul tak? Hatilah yang akan menentukan kita menilai sesuatu itu suatu sumber bahagia ataupun suatu sumber derita. Hatilah yang memimpin, dia raja kepada seluruh anggota badan kita. Iaitu apabila dalam hati itu ada dua cinta yang paling utama. Kita pernah sebut dah benda ni. Cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada cinta kepada Al-Quran. Pagi ni saya nak ceritakan beberapa kisah antara kita dengan Rasulullah. Macam mana kita nak berhubung? Selawatlah. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaedah kita nak berhubung dengan Rasulullah selawat. Siapa yang banyak berselawat kepada Nabi membawa erti dia banyak berhubung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila seseorang itu banyak berhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan jadi orang yang sangat rapat dengan Rasulullah. Kita ada orang yang rapat dengan kita, siapa? Suami, anak. Kalau contoh kita ada anak 5 orang, ada satu anak selalu berhubung dengan kita. Kejap-kejap mesej, kejap-kejap telefon, tanya khabar, mak dah makan pagi dah, mak dah makan tengah hari dah makan petang dah, malam dah lah tanya. Mungkin asyik mesej, tapi kita bila anak tanya suka kan? Kalau suami tanya lagi suka, awak buat apa? Dah makan belum? Pastikan cukup rehat. Oi, suka sangatlah dapat mesej macam tu. Awak jangan penat sangat. Kalau penat tak payah masak. Maksudnya suami berhubung tanya mesej, oh kita lah paling bahagia. Betul kan? Masya-Allah. Bahaya juga. Pelik ni awak ni. Ada apa-apa ke? Ke nak pasang baru? Kan nak cari kawan. Allahu Akbar. Baiklah. Siapa yang banyak tali perhubungan kita dengan Rasulullah adalah salawat. Siapa yang banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin rapat hubungannya dengan Rasul. Sampai Rasul sebut, orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Masya Allah. Orang yang paling rapat, yang paling dekat dengan Rasulullah, yang sangat aku cintai, Nabi kata, iaitu orang yang paling banyak berselawat kepadaku, Nabi sebut. Masya Allah. Subhanallah. Jadi siapa yang banyak berselawat kepada Nabi, jelaslah itu orang yang paling akrab, paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sangat lemah dalam memperbanyakkan selawat pada Nabi. Betul atau tidak? Sangat lemah. Satu hari dapat tak 100 kali? InsyaAllah. Sebut insyaAllah tu, itulah jawapan paling selamat. Banyaknya Masya Allah. Semalam dapat tak 100 kali semalam? Alhamdulillah. 100 kali berapa minit? 100 kali lebih kurang 10 minit. Kalau kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bolehlah dalam 10 minit 100 kali. Hidup sehari berapa minit? 24 jam 60 minit. Maksudnya kalau 24 jam ada berapa minit ya? 1240 minit. Kita ambil 10 minit je untuk selawat. Sebut 100 tadi macam banyak, 100 dapat. Bunyi banyak dah tu 100. Tapi rupanya kita hanya ambil 10 minit daripada 1240 minit dalam waktu sehari. Tapi duk berangan nak dapat syafaat Nabi. Berangan nak dapat akrab dengan Nabi. Berangan nak meniti titian sirat. Berangan kita ni untuk berjiran dalam syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebenarnya hakikatnya kita ni hidup banyak berangan. Berangan nak dapat husnul khatimah. InsyaAllah husnul khatimah, insyaAllah senyum. Macam yakin dapat husnul khatimah. Orang antara ciri-ciri orang yang mendapat husnul khatimah ketika hidupnya sangat banyak berzikir La ilaha illallah. Bila sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah zikir yang paling utama, paling afdal? Rasul sebut afdalu zikru la ilaha illallah. Semalam dapat berapa la ilaha illallah?
Kalau 100 kali la ilaha illallah 5 minit saja. Tak percaya cuba kira. La ilaha illallah, la ilaha illallah 5 minit je. 100 daripada 1240 kali, 1240 minit, kita hanya ambil 5 minit daripada hidup kita sehari. Yang lain tu tidur, makan, minum, masak, buat kerja rumah, tengok drama itu ni. Tapi kita senyum, berangan dapat husnul khatimah. Saya ada baca kajian, tak siap saya bukan 20%, kurang lagi 10% ke. Yang umat Islam mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah bila nafas akhir. Ramainya tercungap-cungap bila time nak melepaskan nafas akhir, nak mati, sakaratul maut. Ramainya yang lepas. Dia angguk-angguk je. Orang kiri kanan ni syahadah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tak ramai bila hujung nafas tu boleh sebut la ilaha illallah, lepas tu berhenti. Sangat sedikit. Ramainya contoh meninggal dalam keadaan sakit tenat, dalam keadaan koma, dalam keadaan tak sedar, doktor kata dah tak ada. Itu ramai juga. Ini bukan cerita orang-orang biasa ni. Walaupun orang soleh, orang kuat baca Quran, ahli ulama ke, ahli Al-Quran ke, tak ramai sebenarnya umat Islam boleh ucap kalimah syahadah la ilaha illallah. Sebab itu kita ni kadang-kadang bila kita muhasabah diri kita, kita memang berangan nak dapat husnul khatimah. Orang kata orang berangan ni apa? Angan-angan je lah, kosong. Tapi sehari punya 5 minit je kita ambil masa. Sebab itu siapa yang banyak berzikir la ilaha illallah ketika hidupnya, insya-Allah ketika matinya lidah dia mampu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu insya-Allah pada tahun 2019 ni kita cuba ubah, cuba nekat diri kita. Cubalah susun zikir tu pagi lepas subuh sampailah zuhur la ilaha illallah. Apa-apa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai zuhur. Zuhur sampai asar kita letak selawat pula. Ini kaedah nak bantu supaya kita boleh fokus dengan zikir. Sebab kita ni kalau boleh nak zikir semua, sampai masa semua tinggal. Saya nak buat tu, saya nak buat ni. Kita boleh atur macam tu. Zuhur sampai asar selawat. Selawat Allahumma salli. Kalau rasa selawat seronok pagi, buat pagi. Lepas tu asar sampai maghrib nak pilih zikir apa pula. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Lepas tu maghrib sampai isyak pendek je. Nak zikir apa masa ni? La haula wa quwwata illa billah. Itu nak tanam akidah tentang pergantungan pada Allah. Isyak sampailah tidur, nak zikir apa sambil tidur? Astaghfirullah. Sebab apa? Kita nak minta ampun dengan Allah kan, istighfar. Sebab apa? Satu hari banyak sangat buat dosa ni. Astaghfirullah sampai tertidur. Subhanallah. Dan memang kita ni kalau start zikir sekejap je lidah kita ni memula astaghfirullah, apa tu diam. Samalah kan bila bawa kereta mula start Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu diam. Yang selawat mungkin 2-3 minit, yang lain diam sampailah kat tempat 1 jam. Nak katanya orang yang berzikir, zikir ni ada orang kata Ustazah, saya zikir dalam hati je. Saya tak nak takut riak orang nampak mulut saya bergerak. Bila sebut zikir ni 3 ya. Zikir ni 3. Yang pertama zikir ya perkataan zakara, iaitu sebut, kena sebut dengan lidah. Lidah ni perlu diajar supaya berzikir, nanti kurang dia bercakap benda yang sia-sia. Dia akan saling mengalahkan. Lidah yang kurang berzikir dia akan banyak melakukan perkara sia-sia, mengumpat, membebel tak tentu arah, tak tentu pasal, mengata orang tu, mengata orang ni, minta maaf, ataupun dia lebih banyak diam. Dia akan saling mengalahkan. Kalau banyak buat benda sia-sia, dia akan berat zikir. Kalau dia banyak zikir, dia akan kurang buat sia-sia. Jadi memang bila sebut zikir, dia kena sebut. Kita dalam solat pun ada rukun qauli, betul kan? Rukun qauli kita wajib sebut Al-Fatihah, semua wajib, takbiratul ihram wajib, tahiyat wajib. Kalau tak sebut dengan lidah, maka bacaan kita tidak sah, solat kita tidak sah. Sebab itu bila berzikir, biar lidah tu bergerak. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Zikir ada 3 tadi kan. Zikir bil lisan. Yang kedua zikir bil qalbi, dengan hati. Maksudnya ramai orang zikir dengan lidah, hati tak berzikir. Mulut sebut astagfirullah. Kan tu marah. Maksudnya dengan lidah. Lidah je tu dia sebut zikir, hati marah. Jadi
Yang ketiga pula zikir bil jawarih, iaitu dengan seluruh anggota badan. Ini orang yang macam mana? Yang mana bila dia berzikir, tubuh badan dia pun sama khusyuk. Ini zikir boleh berlaku dalam dua keadaan. Satu, ketika solat. Solat ni kita zikir dengan lidah, rukun qauli kita. Kemudian ada rukun qalbi, betul tak, khusyuk dan sebagainya. Kemudian jawarih kita, seorang anggota badan kita. Bila rukuk itu masuk zikir, bila sujud itu masuk zikir, bila berdiri balik, pergerakan dalam solat semua itu zikrullah. Sebagai menunjukkan kita ni ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lepas solat kita duduk, kita tak buat benda lain, kita pun sambung zikir kan. Maksudnya badan kita seluruhnya sedang berzikir. Tapi kalau sedang bawa kereta, mulut dengan hati je mungkin berzikir, tapi tubuh badan tak berzikir. Kaki tekan minyak, tangan ni, jadi al-jawarih tidak berzikir. Afdalnya tiga-tiga tu. Zikir dengan lidah, zikir dengan hati, dan zikir bil jawarih. Subhanallah.